Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita, diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, yang mudah-mudahan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pada pagi ini menyambung siri kuliah kajian kita menggunakan kitab Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia, koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak. Tersambung pada bab yang berikutnya, bab yang kelima. Tajuk kita pada pagi ini ialah musibah yang membawa tuah. Satu kisah yang berlaku yang akan kita kongsikan pada pagi ini. Abu Salamah dan Ummi Salamah adalah pasangan yang sangat bahagia, dan kedua-duanya termasuk di kalangan orang yang pertama yang menerima risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terawal minas sabiqin al-awwalin, mereka yang menerima risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ketika itu seluruh penduduk kota Mekah mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada di kalangan sahabat yang hebat ini, maka yang terawal menerima risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahit getir kehidupan dalam menjaga akidah mereka lewati bersama dengan tabah. Mereka lewati bersama dengan ketabahan. Apabila kedua orang sahabat dan sahabiah ini mereka ingin berhijrah, mereka nak pergi ke Madinah, maka harus berpisah. Nak pergi ke Madinah maka harus berpisah. Kerana apa? Kerana orang-orang musyrik maka menghalang Abu Salamah untuk membawa isteri dan anak-anaknya berhijrah pergi ke Madinah. Jadi dia kena buat keputusan dia nak berhijrah pergi ke Madinah, dia kena tinggal isteri dan anak-anak dia. Kemudian selepas tahun dia berhijrah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali, menyatukan dua insan yang paling mencintai, yang saling mencintai ini di kota Madinah, bertemu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari
Ummi Salamah, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tuan-tuan, ini doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ini doa ni sangat bagus untuk kita amal. Nabi kata, pertama sekali, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidak ada satu orang muslim yang ditimpa satu musibah lalu dia mengucapkan kata-kata yang Allah perintahkan. Bila dapat musibah, orang mukmin akan sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa. Ini doa ni tuan-tuan. Apa Nabi ajar? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini. Kita dapat ujian musibah, tapi kita minta Allah Ta'ala berikan pahala di sebalik ujian dan musibah yang menimpa diri kita. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan kemudian Nabi kata, minta doa pada Allah dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi kata, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan menggantikan musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik untuk dia. Tuan-tuan, yakinlah setiap ujian dan musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah Ta'ala nak bagi di sana ada satu benda yang lebih baik. Mungkin dengan musibah dan ujian itu penyebab menghapuskan dosa-dosa kita, kafarah terhadap dosa-dosa kita yang banyak. Mungkin yang 20 tahun dulu, yang 30 tahun dulu mungkin kita dah lupa, tapi Allah Ta'ala tak pernah lupa. Dengan sebab datangnya ujian dan musibah tadi akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Maka orang yang beriman, dia sabar terhadap ujian yang menimpa diri dia, dan diminta doa pada Allah supaya musibah yang kena pada diri dia itu Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada dia. Baik, selepas daripada Nabi ajarkan doa ini, tidak lama selepas daripada itu, tepat pada peristiwa perang Uhud, Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia pulang daripada medan perang sambil membawa luka yang parah, keadaan dirinya yang luka, yang berdarah. 5 bulan kemudian Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal. 5 bulan selepas daripada dia balik perang dan keadaan dia cedera, luka, kemudian dia meninggal. Dan kejadian ini sungguh menggoncangkan hati Ummi Salamah, isteri dia lah. Dan dia segera teringat ucapan Nabi SAW yang Nabi ajarkan. Bila dengar saja musibah, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ingat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun dia ragu-ragu untuk mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia pun terfikir, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia ialah suami yang begini dan begitu. Tak ada orang lain dah yang lebih baik. Ini kata isteri ni, suami dia yang paling baik lah. Maka Ummi Salamah pun terus mengingati kelebihan bekas suaminya itu. Namun begitu, akhirnya Ummi Salamah tetap mengucapkan kata-kata itu juga. Tidak lama setelah daripada
masa iddahnya berlalu, Nabi SAW, Nabi pun datang, Nabi pergi meminang Ummi Salamah. Nampak dah hikmah dia tu? Ni hak mai minang ni bukan orang biasa. Yang mai minang Ummi Salamah ni, Ummu Salamah. Ummu Salamah ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Abu Salamah tadi meninggal, Nabi pergi meminang Ummi Salamah. Dan baginda ialah manusia yang terbaik. Dan dia duk sebut sebelum ni siapalah orang hak paling baik lagi. Tak ada orang paling baik lebih daripada suami dia. Allah Ta'ala bagi manusia yang paling baik dekat dia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi meminang dia. Dan baginda adalah manusia yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir untuk menggantikan Abu Salamah sebagai perwujudan janji Allah bagi orang yang bersabar dalam menghadapi musibah. Jadi dia sabar di atas musibah tadi, dia baca doa, Allah Ta'ala ganti dengan lebih baik. Suami dia tu Allah Ta'ala ganti dengan manusia yang lebih baik. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan kisah ini tuan boleh rujuk di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Baik. Kemudian kisah yang sangat indah ini memberikan satu semangat, satu motivasi yang murni, yang indah, yang menyegarkan jiwa kita. Setiap orang yang sedang berada di dalam kesedihan, bila kita membaca kisah ini, kita yakin bahawa setiap ujian yang menimpa dalam hidup kita, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Syarat dia mesti sabar, ya. Kerana berpisah dengan orang yang dikasihi, kehilangan harta benda, ditimpa kemalangan dan lain-lain, yakinlah Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Jangan kita menyalahkan takdir. Ya Allah, apalah awaklah jadi macam ni, kenapalah kena dekat aku, kenapalah tak kena kat jiran sebelah. Kita kat jiran sebelah pula, kena dekat hang, sudahlah duk minta dekat orang lain pula. Nampak tak? Allah Ta'ala takdirkan ujian itu kena pada kita. Dan kisah ini tentu sekalian mempunyai pengajaran ibrah yang sangat berharga, iaitulah musibah kadang-kadang merupakan sebuah gerbang yang membawa kita untuk menuju kejayaan. Dengan sebab musibah tadi boleh membawa kita menuju kepada kejayaan. Andai kata Ummi Salamah tadi tidak pernah melalui keperihan hati kerana kematian suaminya, dan dia tidak akan pernah menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat kemuliaan abadi sebagai gelaran Ummul Mukminin. Ummul Mukminin iaitu ibu bagi orang-orang yang beriman. Jadi isteri Nabi ni semua disebut sebagai Ummul Mukminin ataupun Ummahatul Mukminin, ibu-ibu bagi orang-orang beriman. Sebab tu isteri Nabi siapa pun tak boleh kahwin. Kita dengan mak kita pun tak boleh kahwin. Macam itulah isteri Nabi. Walaupun Nabi dah wafat, tak ada siapa pun pergi berkahwin dengan isteri Nabi SAW. Tak boleh. Itulah sebab mengapa setiap orang Muslim dituntut agar sentiasa bersabar setiap kali bila ditimpa ujian. Jadi bila sebut ujian dikait dengan sabar. Ujian, sabar. Bila kita diuji, sabar dalam kita menghadapi ujian dan musibah. Ini kerana di sana ada hikmah yang besar, sentiasa ada di sebalik hikmah tersebut yang kita tidak mengetahuinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap hikmah-hikmah tersebut. Dan hanya sifat sabar yang akan membawa kita kepadanya. Dan sifat sabar itu memang pahit, namun kepahitan ini seperti ubat yang akan membawa kesembuhan bagi tubuh yang sakit. Tuan, kita pernah dengar satu hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Suhaib
Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Nabi kata, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Nabi kata, aku rasa hairan, hebat tentang satu urusan perkara yang ditakdirkan ke atas satu orang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Nabi kata, sesungguhnya semua perkara yang terjadi pada diri orang muslim itu semuanya baik, selalunya baik untuknya. Nabi kata, kenapa? Sekiranya dia mendapat kesenangan, bila dia mendapat kesenangan, dia terus bersyukur pada Allah. Ini orang beriman. Dapat nikmat, dapat kesenangan, tu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata itu sangat baik untuk diri dia. Dan apabila dia ditimpa ujian musibah, dia bersabar. Dapat nikmat, senang, syukur. Bila dapat musibah, ujian, bersabar, maka sabar itu bagus, baik untuk dirinya. Dan benda ini tidak ada kepada orang yang bukan Islam, melainkan ada kepada orang-orang Islam, orang yang beriman sahaja. Dapat ujian, sabar, dapat nikmat, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidup kita, kita kena sentiasa berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang kadang kita rasa baik, yang kita nak sangat-sangat, tapi Allah Ta'ala tahu yang tu tak sesuai untuk diri kita. Benda tu tak baik untuk diri kita. Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika kita berfikir dan bertafakkur lebih mendalam lagi, tuan-tuan sekalian, sebenarnya tidak ada musibah ataupun tuah, yang ada hanyalah perbuatan Allah Azza wa Jal. Dan kita menyebutnya sebagai musibah ataupun tuah kerana mengukurnya dengan keinginan dan pengetahuan kita yang sangat sempit dan terhad. Namun apabila kita cuba merenungi sifat-sifat sempurna dan maha luas yang dimiliki Allah Ta'ala, apa yang kita sebut sebagai musibah, hakikatnya itu merupakan satu tuah bagi kita. Satu tuah bagi kita. Seorang yang meyakini bahawa Allah Ta'ala ialah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, maha mengetahui dan pemilik sifat-sifat sempurna yang lainnya, maka setiap ketituan Allah akan diterima dengan baik sangka. Dia terima kalau itu yang Allah Ta'ala takdirkan untuk dia, itulah yang terbaik, dan dia percaya dengan sepenuh hati. Tuan-tuan lihatlah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala kata, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Hak kita tak suka tu, rupanya mungkin Allah Ta'ala beritahu itu yang terbaik untuk diri kita. Dan nak nikah dengan hak pilihan kita, tapi ada pilihan mak ayah kita pun ada juga. Hak mak ayah tu pilih lebih baik daripada hak kita pilih. Contoh, kita pun duk suka hak kita pilih itulah. Walaupun Allah kita suka, tapi hak mak ayah kita pilih tu mungkin lebih baik daripada apa hak kita suka. Itu fahamnya gitu. Contoh, apa hak kita tak suka, apa yang kita benci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu, kata Allah. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu benda padahal ia amat buruk bagi kamu, sedangkan Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apa yang Allah Taala takdir dalam kehidupan kita, apa yang kita dapat sampai hari ini, jodoh, rezeki, apa kita ada, itulah yang terbaik yang Allah Taala takdirkan di dalam kehidupan kita. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersangka baik kepada Allah ni sangat indah. Sangat indah. Al-Imam
Al-Hafiz Ibn Abi Dunya di dalam kitab Ar-Ridha Anillah daripada seorang ulama tabi'in di Kufah bernama Masruq bin Ajdah. Satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibn Abi Dunya, satu ulama tabi'in di Kufah di Iraq. Nama dia Masruq bin Ajdah. Beliau bercerita di sebuah desa pendalaman terdapat sekeluarga yang hanya memiliki seekor ayam, keldai dan anjing. Satu keluarga ni dia memiliki seekor ayam, keldai dan anjing. Dan ketiga-tiga haiwan ini sangat mereka sayangi kerana manfaatnya bagi keluarga tersebut. Ayam untuk membangunkan solat. Kan ayam kan berkokok dulu, dia bukan berkokok selepas subuh. Sebelum subuh dia dah berkokok lah. Jadi boleh mengejutkan mereka. Zaman tu mana ada jam, tuan-tuan himpun apa tak ada. Kan bangun. Ayam tadi berkokok, dia boleh bangun. Dan keldai untuk mengambil air, dan anjing untuk menjaga rumah. Jadi ketiga-tiga haiwan binatang ni sangat mereka sayang kerana ada manfaat kepada mereka. Satu hari seekor musang memangsa ayam mereka. Isi keluarga menjadi sangat sedih lah. Musang pun datang, dia pergi makan ayam ni. Dan namun si ayah ni berkata, tidak apa-apa, insya-Allah takdir ini baik untuk kita. Walaupun ayam dimakan oleh musang, ayah dia kata dekat anak dia, tak apa, jangan sedih, ada takdir yang lebih baik untuk kita. Tidak beberapa hari kemudian pula, selepas daripada ayam dimakan musang, datang pula seekor serigala yang membunuh keldai mereka. Ayam pun syahid, kemudian dia pergi makan keldai pula, mati keldai tadi. Dan ahli keluarga itu lagi rasa sedih. Namun si ayah pun tetap berkata, tidak apa-apa, insya-Allah baik untuk kita. Takdir ini baik untuk kita. Kemudian selang pula beberapa waktu berlalu, anjing maka juga mati secara mendadak. Maka seluruh ahli keluarga kembali sedih. Tiga binatang tadi yang mereka sayang meninggal. Maka si ayah pun kata, tidak apa-apa, insya-Allah takdir ini baik untuk kita. Kata Masruq, pada suatu pagi ahli keluarga ini terbangun daripada tidur. Lalu mereka mendapati bahawa seluruh penduduk desa telah ditawan dan dibawa pergi oleh sekumpulan perompak pada malam tersebut. Semua ditawan dan dibawa pergi. Dan Allah Ta'ala takdirkan hanya ahli keluarga ini sahaja yang selamat, kerana para perompak itu mendatangi rumah-rumah yang terdengar suara haiwan di dalamnya sahaja. Nampak tak? Itu hikmah. Orang lain semua kena disuruh ditawan, mereka ini selamat kerana ada binatang-binatang tadi. Itu ada hikmah dia tu sekalian. Hikmahnya, ayam tadi dia berkokok boleh bangun. Tentu bila ada sahabat tanya Nabi SAW, tanya Aisyah, bila waktu Nabi bangun pagi? Nabi bangun pagi bila mendengar ayam berkokok. Persoalannya, ayam berkokok pukul berapa? Selepas subuh kah sebelum subuh? Nabi bangun awal. Nabi bangun sebelum subuh, ayam berkokok awal. Mana ada ayam berkokok lepas subuh dah. Awal pagi dia akan berkokok, tuan-tuan sekalian. Maknanya Nabi setiap hari Nabi bangun awal. Nabi bangun awal. Jadi ini kisah ni ada hikmah di sebalik. 3 kematian binatang tadi ada hikmah dia tadi. Walaupun mereka sedih, tapi Allah Ta'ala selamatkan. Perompak tadi tak merompaklah mereka dan tidak tawan mereka. Baik. Dan sikap yang panik yang diperlihatkan oleh seseorang apabila menghadapi ketentuan Allah yang tidak selari dengan keinginannya, sebenarnya menunjukkan sikap tidak sopan kita kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Di dalam kitab Hilyatul Awliya yang dikarang oleh Abu Nuaim Al-Asfahani,
meriwayatkan daripada Imam Hamdun bin Hamad bin Ahmad, sikap panik dalam menghadapi musibah hanya dilakukan oleh orang yang menyimpan buruk sangka kepada Tuhannya. Itu. Dan sikap panik ini dapat dilihat dalam pelbagai bentuk. Salah satunya menyesali apa yang telah berlaku lalu menyalahkan semua orang. Nampak tak? Ini sifat ni tak bagus. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Tuan-tuan, tengok Nabi pesan apa? Jika engkau ditimpa sesuatu, jangan engkau berkata, andai aku berbuat begini pasti tidak akan terjadi seperti ini. Jangan duk sebut andai, ataupun bahasa kita sebut kalaulah aku buat macam ni mesti tak jadi macam ni. Nampak tak? Andai ataupun kalau. Akan tetapi Nabi ajarkan kepada kita, ucaplah semuanya itu telah ditentukan oleh Allah. Semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia bebas melakukan kehendaknya. Allah Taala bebas melakukan kehendaknya. Dan Nabi kata, fa inna law, sesungguhnya kalimat perkataan law ataupun kalau, kita sebut law, kalau no? Law, andai itu, Nabi kata, tuftahu amal syaitan, hanya akan membuka pintu syaitan. Kalaulah macam ni, andailah macam ni, kalau aku buat macam ni kan tak jadi macam ni. Nampak tu? Wah, itu adalah takdir yang Allah Ta'ala dah tetap dah. Kita pula buat pandai andai, kalaulah macam ni, kalaulah aku kahwin dengan dia tu dulu kan dah tak jadi. Tak boleh sebut macam tu. Duk andai kalau ni tak boleh, Nabi kata. Dan sungguh benar sabda Nabi SAW. Dia kata, jika satu orang dia mula menyebut kalimah andai ketika dia mengalami musibah, maka ia akan menyalahkan dirinya sendiri atau menimpakan kesalahan tersebut kepada orang lain. Kalaulah aku buat macam ni, kalau aku elak sikit tak kena dekat aku. Contoh, kalau disebut andai tak boleh. Lalu syaitan pula mai, dia bagi injection dekat kita, dia bertambah lagi, dia kata, andai bukan kerana isterimu pasti engkau tidak akan begini. Syaitan dak mai cucuk pula. Andai bukan kerana ibumu, andai bukan kerana bapakmu, pasti akan jadi macam ni. Andai bukan kerana kakak ataupun adikmu, pasti akan menjadi seterusnya. Itu yang kata syaitan, dia mai bisik kita nak bagi jahanam. Maka sikap menyalahkan sedemikian rupa dan menghancurkan hidup seseorang itu, dia kata, ia juga akan menghancurkan rumah tangga dan hubungannya dengan saudara mara serta teman-teman. Maka pelbagai musibah baru akan timbul bersama musibah yang lama. Jangan kita duk sebut andai kalau aku duk tahu dah dapat isteri macam ni, jenis dapat kahwin baru kena ni, tak erti masak apanya, baik aku kahwin dengan Minah sebelah rumah dulu, tak apa. Jangan duk andai tak boleh duk andai. Itu jodoh kita dah. Kita tak boleh nak menyalahkan takdir dah. Itu Allah Ta'ala punya takdir dalam kehidupan kita. Dan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tak boleh nak andai lagi lah. Dan perkara seperti ini tidak akan terjadi. Sebab tu pesan, siapalah isteri, suami, mak ayah punya duk sebutlah hak lama, kalau aku tahulah dulu aku kahwin dengan orang hak dulu tu. Jangan duk sebut macam tu. Itulah jodoh kita. Kita tak ada jodoh lah dengan orang hak dulu tu, tak ada jodoh. Jangan duk sebutlah kalaulah aku kahwin dengan, jangan duk kalau jangan duk sebut macam tu. Tak boleh. Dan perkara seperti ini tidak akan terjadi jika ia berkata dengan penuh keyakinan, ini ketentuan Allah. Sepatut dia yakin, dia tahu ini adalah takdir Allah, dan selalunya ketentuan Allah itu terbaik untuk diri dia. Apa Allah Ta'ala tetap, selalu itu yang terbaik untuk diri kita. Dan keyakinan inilah seolah-olah menutup pintu daripada semua tipu daya syaitan. Lalu fikiran satu orang akan berfokus ke satu arah sahaja, iaitu mencari jalan keluar dari musibah tersebut, dan jadi ia akan menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah yang baru. Baik, tips untuk menghadapi musibah. Satu orang Muslim harus melalui anjakan paradigma agar
suatu musibah tidak terasa berat untuk ditanggung. Ia mestilah berubah pola fikirannya seperti mana yang pernah dicontohi oleh pelbagai ulama silam. Tengok bagaimana ulama silam kita mereka menghadapi ujian dan musibah. Yang berikut adalah sebahagian kecil yang boleh saya sebutkan pada kali ini, kata tuan kitab kita. Pertama, tip untuk menghadapi musibah. Setiap kali menghadapi musibah, kita hendaklah sentiasa menjaga fikiran kita sepositif yang mungkin. Salah satunya adalah dengan kita meyakini di dalam hati bahawa musibah ini adalah suatu petanda bahawa Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf, Allah Taala tengah mengiktiraf kita sebagai satu orang mukmin, maka Allah Taala uji kita. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Nabi sebut satu orang mukmin tu umpama pohon ataupun pokok tanaman. Setiap saat angin selalu akan meniupnya, jadi dia bergoyang. Angin datang bergoyang. Itu ibarat satu orang mukmin. Dan satu orang munafik ibarat tumbuhan padi, ia tidak akan dicabut kecuali saat menuai padi baru dicabut. Dan ini ia juga meyakini bahawa musibah itu akan membersihkan dosa-dosanya. Dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, bala itu sentiasa menimpa atas diri, anak-anak dan harta seorang muslim atau muslimah sehingga ia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Sampai kita balik bertemu dengan Allah, tak ada dosa lah. Rupanya ujian tadi menjadi kafarah, menghapuskan dosa-dosa kita. Apabila kita mengalami kecurian, cubalah lakukan seperti kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Suatu hari ada satu orang lelaki soleh kehilangan wang. Duit dia hilang. Setelah mencari, baru ia menyedari bahawa seorang telah mencuri wang itu daripadanya. Lalu dia bersegera berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatinya, mungkin ia lebih memerlukan wang itu daripada aku. Yang kedua, tip untuk kita menghadapi musibah, membayangkan betapa besarnya balasan Allah untuk setiap musibah yang dihadapi. Apabila kita ditimpa ujian musibah, perkara pertama yang wajar untuk kita lakukan adalah membayangkan betapa besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap ujian musibah yang dihadapi, dengan hati yang tenang dan penuh redha pada Allah Taala. Dalam riwayat At-Tirmizi, Nabi sebut, sesungguhnya besarnya balasan Allah sesuai dengan besarnya bala ujian. Nampak tak? Besarnya balasan Allah Ta'ala nak bagi dekat kita sesuai dengan besarnya bala ujian musibah yang kita lalui. Lagi besar ujian, lagi banyak pahala yang kita dapat. Dan sesungguhnya jika satu orang mencintai satu kaum, maka dia akan menimpakan bala kepadanya. Jika Allah Ta'ala mencintai sesuatu kaum, maka Allah Ta'ala akan menimpa bala kepadanya. Sesiapa yang redha, maka ia akan mendapat keredaan daripada Allah. Sesiapa yang benci, dia tak suka, maka dia akan mendapat kebencian. Suatu hari, satu orang wanita salihah, isteri kepada Imam Fath Al-Musi, tersandung sehingga patah kuku jari kakinya. Beliau hanya ketawa dan melihat darah mengalir dari jarinya itu. Seorang itu bertanya, tidakkah engkau merasa sakit? Lalu ia menjawab, kelazatan pahalanya mengalahkan kesakitan itu. Tuan-tuan boleh buat macam ni. Luka kaki ke, tuan-tuan gelak aja, tak menangis, tak sakit. Ini kira hebat lah. Ini betul-betul hebat lah orang ni, tuan-tuan sekalian. Ni kelazatan pahala lebih mengalahkan kesakitan itu. Kita kira pahala, sakit tak tepi. Try lah praktik ni, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, yang terakhirnya, tips ketika kita menghadapi musibah, kita hendaklah berfikir secara mendalam, tak kala melihat musibah dengan memperhatikan dari pelbagai sudut. Jika itu kita lakukan, dia kata kita akan menyedari bahawa musibah ini sebenarnya sangat kecil berbanding kebesaran nikmat yang kita miliki. Tuan-tuan, musibah kalau nak bandingkan dengan nikmat yang kita miliki sampai hari ini, mana lebih banyak kita dapat? Nikmat lebih banyak.
ada rumah, ada kenderaan, ada anak-anak, rezeki, hidup senang. Dengan kalau nak dibandingkan dengan ujian yang sedikit yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala bagi nikmat tu lebih banyak. Maka satu hari tu sekalian, ada satu orang mengeluh tentang kesulitan hidupnya kepada Muhammad bin Samak, satu orang imam yang sangat zuhud. Ia mengeluh akibat lilitan hutang dan kesulitan untuk mendapatkan wang. Lalu Ibnu Samak bertanya kepadanya, berapakah wang yang engkau perlukan itu? Lalu ia menjawab, 10,000. Lalu Ibnu Samak bertanya lagi, mahukah kamu memiliki wang 10,000 tapi matamu hilang? Nak 10,000 mata hilang pula. Dia pun termenung berfikir. Nak 10,000 tu nak lah, tapi bab mata hilang tu tak mau lah. Kan mata hilang pula. Lepas tu dia berfikir, dia jawab, tak mau. Daripada dapat 10,000 mata hilang, baik tak payah. Tuan-tuan sekalian. Maka ulama tadi kata, mahukah kamu memiliki wang 10,000 tapi lidahmu bisu? Dia menjawab, lagi tak mau lah. Tadi hilang mata, ni tak boleh cakap pula bisu. Mahukah kamu memiliki wang 10,000 tapi kaki dan tangan kamu putus? Lagi tak mau. Daripada dapat 10,000, kaki tangan pun putih. Dia kata semua tak mau. Sekali lagi orang itu menjawab, saya tidak mau. Lalu ulama yang bijak itu pun kata, nah, kamu memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada wang 30,000, tapi mengapa kamu masih bersedih? Sikap sabar menghadapi musibah ini tidak mudah diraih oleh setiap orang. Ia memerlukan latihan yang panjang sebelum seorang itu dapat memperoleh sifat yang amat terpuji. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan ucapan daripada Sahal bin Abdullah At-Tustari yang meninggal pada tahun 283 Hijrah. Dia kata apa? Apabila seseorang terbiasa bersabar dalam melaksanakan ketaatan dan terbiasa bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, maka pada saat itu Allah akan memberinya kekuatan agar mampu bersabar dalam menerima ketentuannya. Itu hebatnya sabar, kuasa sabar itu, tuan-tuan sekalian. Jadi inilah kisah yang sempat kita bicarakan pada pagi ini, yang mudah-mudahan memberikan sedikit peringatan, pengajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala, mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.